bagaimanakah air yang dizikirkan semasa bersolok dapat mengubat sakit yang dihadapi. Ini mungkin tuan-tuan jarang dengar. Biasanya air yang dibacakan doa kan, air ruqyah ya, di dalam tarekat. Ketika kita berzikir ramai-ramai, macam kita baca Yasin, sama je. Air-air ini dalam botol diletakkan di tepi, bukan di tengah ya. Tidak mesti di tengah, di tepi, di mana-mana kawasan boleh. Contohnya, kenapa air Zam-Zam itu begitu hebat, dia punya hikmah. Karena di atas tu orang sembahyang, orang berdoa, orang baca Quran, orang berzikir, tak putus-putus beribu tahun, betul tak? Malahan sebelum manusia beribadat di keliling Kaabah itu, malaikat dari langit pun beribadat turun ke dunia, di situlah tempatnya. Ini bukan cakap saya, ada buku yang menceritakan begitu. Kenapa tempat itu dipilih oleh Allah, didirikan Kaabah jadi kiblat manusia. Setengah ulama kata karena tempat itulah tempat yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat turun ke dunia beribadat, bertasbih di situ. Ada juga ulama kata Kaabah itulah terus tegak dengan apa, Baitul Ma'mur, dengan apa, Aras dan sebagainya. Jadi oleh kerana keberkatan orang baca Quran, bersembahyang, berdoa di atas air Zam-Zam, air Zam-Zam pun itulah banyak khasiatnya. Jadi begitu juga bila kita berzikir, terutamanya dalam tarekat Naqsabandi, bersolok 10 hari, air botol-botol air ini diletakkan di tepi, kadang di bawah surau pun. Dengan sendirinya hikmah zikir itu sudah meresap ke air. Ini rahsia kebesaran Allah, tuan-tuan. Katalah air ini tak dibuka lagi, walaupun tak ditiup, tak dibuka, ada khasiatnya. Ini botol air yang belum dibuka, masih penuh. Kalau saya tengok gitu, saya bayangkan kalimah Allah. Molekul-molekul air itu penuh dengan kalimah Allah. Itu sudah ada hikmahnya, sudah ada. Walaupun kita tengok. Sebab itu setengah orang alim, bila kita minta air, jangan terperanjat. Dia pegang dia bagi balik saya. Ustaz, belum dibaca. Kita jangan cakap itu. Dia pegang je, dia bayangkan kalimah Allah dah sudah buat. Kalau kita kan tidak, mesti dibuka lagi, baca lagi, tiup lagi. Itu pandangan kita. Kerja Allah bukan macam yang kita sangka, tuan-tuan. Rasulullah ya mengubat orang kena sihir, senang saja. Ukhruju, yang ada Allah, keluar. Jin sihir keluar. Kita bagi itu, bagi ini, tak keluar. Itulah beza antara kita dengan Rasulullah. Jadi sebab itu setengah orang alim, dia nak buat air ini hanya dipegang saja, letak balik, bagi balik, sudah cukup. Keberkatannya sebab Nabi itu sudah ada. Begitu juga bila kita zikir banyak, ramai-ramai dalam 10 hari, air dalam botol ni yang berpuluh-puluh kotak, dengan sininya sudah ada hikmah kalimah Allah itu serap. Jadi ini yang dinamakan air tawajuh. Ini cukup bagus. Dulu mula-mula pun saya berikut tarekat Naqsabandi ni kurang percaya. Bila orang berzikir di surau, tuan guru saya dekat Adung, orang tua-tua ni bawa botol isi. Saya tengok aja bertahun-tahun, tuan-tuan. Bertahun-tahun. Satu hari, tuan-tuan, penduduk kampung saya, anaknya tingkatan 2 jadi masalah. Sudah lama las tak mau sekolah, dia ganggu budak-budak yang belajar. Kena hukum sebat ketika assembly pagi-pagi. Pun tak serik. Saya tanya sendiri, nama dia Lan. Engkau tak malu kena hukum? Kenapa kau tak serik? Tak ada. Dia tak malu. Sakit tak? Tak sakit. Pelik ya. Jadi ayahnya jumpa saya. Macam mana Ustaz ubatkanlah? Kata saya, perangai anak daripada bapa lah. Saya ubatkan awak anak, jangan. Tak perlu nanti anak ini kendian. Jadi tuan-tuan, saya suruh ini si bapa ni masuk dalam bilik air. Dalam bilik air saya ni ada bola besar. Okay. Kata saya, penuhkan berdi ini dengan air. Dah penuh, saya ambil air tawajuh tadi,
satu gelas. Saya masukkan dalam air satu beri. Saya suruh Lani duduk atas bangku. Saya ambil satu gayung simbah kat kepala. Bila kena kepala tu tuan-tuan, Lan ini melompat masuk bilik. Aduh panas, mati aku Ustaz. Ustaz guna air panas mana? Dia kata panas. Dia rasa macam disimbah dengan air panas. Padahal air diambil di kolam. Saya cuma masukkan air tawajuh satu gelas. Itu dia punya apa tadi, hikmah atau syafaat atau keberkatan air tawajuh. Dengan kejadian itu baru saya yakin air tawajuh ni memang salah satu air ruqyah yang sangat baik, hasil daripada zikir 10 hari 10 malam. Jadi memanglah boleh digunakan untuk rawatan, berbagai rawatan, untuk sihir dan sebagainya, untuk menyegarkan tubuh badan pun boleh, sama saja. Jemaah saya dari Johor Bahru sekarang umur dah 80. Ketika dia berumur 60-an, dia kena sakit batu karang di buah pinggang. Dia masuk hospital KBJ Johor Bahru. Masa dalam hospital tu dia telefon saya, kata saya macam inilah, Haji minum air tawajuh ni jangan putus-putus. Dia bawa betul minum saya siang malam. Bila sampai masa nak dibedah, dia pun pakai baju bedah. Dia pun masuk bilik bedah. Doktor pun masuk. Bila doktor masuk, tiba-tiba Haji ni dia rasa lain. Doktor, saya tak mau bedah. Saya dah sihat. Serta-merta hamba Allah ni cakap itu. Doktor pun pelik terbanyak. Kenapa pula? Kan nak bedah ni dah, kami dah sedia. Tak ada, saya tak mau. Dia betul-betul tak mau bedah. Dia buka baju. Dia tak fikir apa akibat. Memang dia tak ibadah. Sampai sekarang tuan-tuan, batu karang tak ada. Minum air. Orang yang masih hidup lagi, umur sekarang 80. Sebab dia lahir tahun 44 ke 45. Jadi ini saya dah jawablah. Air tawajuh ni memang baik untuk disimpan. Satu botol macam ni jadilah. Caranya kalau dah diguna satu cawan, masukkan lagi satu cawan air sejuk. Itu saja.